Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ida Kamila binti Muzakir, mewakili kumpulan 8 bersama Muhammad Afiq bin Muhammad Noor, Muhammad Haziq bin Amir, Najihah binti Muhammad Khairuddin dan Nurul Syasha Izzati binti Azurman akan berkongsi tentang jelatin babi dalam perubatan. Suatu kumpulan penyelidik skala tinggi dan proses hiliran UKM telah berjaya menyediakan suatu proses canggih untuk mengeluarkan gelatin halal dan kolagen terhidrolisis daripada sumber bahan pertanian iaitu tulang ternakan, kulit dan sisik ikan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu gelatin babi. Gelatin babi adalah produk yang dihasilkan dengan memproses kolagen yang telah dihidrolisis. Bagi menukar kolagen daripada bahagian haiwan menjadi gelatin, terdapat pelbagai proses yang digunakan untuk memutuskan ikatan kolagen tersebut dengan melepaskan asid amino yang tertentu. Sumber haiwan yang sering digunakan di dalam penghasilan ubat-ubatan adalah sumber protein iaitu khinzir. Kenapa gelatin babi digunakan dalam bidang perubatan? Ianya kerana mudah didapati, harganya yang lebih murah, kaya dengan protein dan menguatkan tulang. Di sini kami akan berkongsi tentang gelatin babi dalam perspektif agama dan juga hubungannya antara manusia dan agama Islam, Buddha dan Kristian. Hubungan antara agama dan manusia daripada perspektif Islam. Jelas di sini seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah, daging babi dan binatang-binatang yang tidak disembelih kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak mahu dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Ini bermaksud bagi penganut agama Islam memang diharamkan untuk memakan daging babi dan segala makanan yang berpunca daripadanya. Mereka hendaklah memakan makanan yang bersih, suci dan halalan thayyiban. Di sini pula adalah hubungan antara agama dan manusia dari perspektif agama Buddha. Dalam Mahavagga terdapat 10 jenis daging yang dilarang bagi para biku iaitu manusia, gajah, kuda, anjing, haina, ular, beruang, singa, harimau dan harimau bintang. Di sini dapat kita simpulkan bahawa daging dari binatang lain dibolehkan dengan memenuhi 3 keadaan sebagai contohnya daging babi, daging lembu, ayam dan sebagainya. Ini bermaksud agama Buddha membenarkan perkara tersebut ia berlaku selagi mana ianya tidak bertentangan dengan agama mereka. Menurut pandangan ajaran agama Buddha, penggunaan gelatin babi itu boleh selagi mana ianya tidak membunuh haiwan atau manusia yang bersangkutan. Seterusnya kita melihat hubungan antara agama dan manusia dari perspektif agama Kristian. Buku Leviticus bab 11 ayat 7 dan 8, ayat tersebut jelas menyatakan dengan maksud berikut. Jangan memakan babi, ia tidak bersih. Ia juga mempunyai kuku kaki yang terbelah. Ia juga memakan muntahnya. Jangan memakan haiwan ini atau menyentuh bangkainya, ia tidak bersih. Ini bermaksud penganut agama Kristian memang menegah untuk memakan daging babi kerana dalam kajian mereka, walaupun daging babi tersebut telah dimasak dengan sempurna, masih lagi terdapat cacing yang tidak mati yang boleh menyebabkan penyakit helminthiasis. Terdapat banyak isu yang berkaitan dengan gelatin babi dalam perubatan. Di sini kami akan kongsikan beberapa isu yang timbul iaitu setiap masyarakat mempunyai kepercayaan dan pantang larangnya yang tersendiri di mana ianya berkait rapat dengan tradisi dan pegangan agama masing-masing. Dalam isu yang melibatkan khinzir dan derivatifnya, ia menimbulkan konflik antara golongan Islam dan juga bukan Islam. Gelatin juga menjadi isu hangat bagi seluruh penduduk dunia, termasuklah orang-orang Islam, Yahudi, vegetarian, Buddha dan lain-lain apabila mereka mengetahui sumber gelatin itu adalah daripada tulang dan juga kulit haiwan. Menurut Dr. Hamdi Muhammad Yusof, walaupun jelas penggunaan gelatin babi itu haram, binatang yang tidak disembelih dan kemudian dicampurkan dengan ubat-ubatan, ia tetap haram dan najis. Ini mengakibatkan terdapat pelbagai kebimbangan dalam penggunaan gelatin babi dalam perubatan.
Ini kerana pada masa ini kapsul yang terdapat di dalam pasaran atau di hospital dan klinik-klinik kerajaan adalah diperbuat daripada campuran bahan gelatin yang diimport dari luar negara dan telah digunakan sebagai bahan bagi memastikan ubat tidak mudah rosak. Menurut Encyclopedia of Chemical Technology edisi kedua volume 10 yang telah diterbitkan pada tahun 1960, kebanyakan gelatin adalah daripada jenis A iaitu processed acid yang dikeluarkan di Amerika Syarikat diperbuat daripada kulit babi. Manakala di Eropah pula, kulit anak lembu dan tulang lembu digunakan sebagai bahan mentah utama. Namun begitu, penggunaan kulit babi semakin meningkat kerana proses pengeluaran gelatinnya adalah lebih cepat. Apa peranan gelatin babi dalam kehidupan seharian manusia? Terdapat 4 sebab utama penggunaan gelatin babi dalam perubatan. Yang pertama adalah persamaan dari segi anatomi dan fisiologi, populasi tinggi dan mudah didapati, persamaan dengan manusia yang membawa kepada pelbagai jenis ubat dan dikenapasti untuk kebanyakan sistem tubuh. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pengkongsian ini adalah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-8 telah memutuskan bahawa penggunaan gelatin dalam ubat pada masa sekarang adalah diharuskan kerana darurat. Namun begitu, sekiranya telah ada bahan halal yang dapat menahan ubat itu daripada cepat rosak, maka penggunaan gelatin dalam ubat tidaklah lagi diharuskan. Malah di Malaysia, terdapat banyak universiti awam yang telah menghasilkan loji bagi penghasilan gelatin halal dari binatang yang halal dimakan oleh umat Islam. Ini adalah rujukan yang telah dibuat daripada internet dan juga jurnal. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.